Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatin ukhawiyyah, tahiyyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد الذي قدوة للمسلمين وقوة للمجاهدين ورحمة للعالمين، النبي الرحمة والشفيع الأمة، وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله اعتصمت بالله فوضت أمري إلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأما بعد فالمكرم المحترم, yang berbahagia lagi dimulakan tuan pengurusi surau Al-Ikhwan, para ahli jabatan kuasa, sahibul ma'ali, tuan-tuan guru, para alim ulama, taman pimpinan dan rakan seperjuangan, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah ta'ala sekalian. Marilah sama-sama tuan-tuan puan-puan yang dimulakan oleh Allah, sebelum mana kita memulakan pengajian pada malam ini, terlebih dahulu marilah kita sama-sama membukanya, yaknilah dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Sadaqallahul azim.
Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bersempena dengan kedatangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, yang nantinya kita akan sama-sama sambut, yaknilah pada 24 Disember bersamaan dengan 12 Rabiul Awal. Tuan-tuan, puan-puan yang budiman, pada malam ini saya memilih suatu topik, suatu tajuknya sangat mustahak, oleh kerana kadang-kala berlaku salah tanggapnya sangat luas berkaitan dengan isu tentang beberapa perkara yang berhubung kait terhadap ahli keluarga Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tuan-tuan, benda ini bukan benda main-main. Perkara ini bukan perkara yang boleh dipermudahkan, yang boleh dipandang enteng, kerana perkara ini bersabit dengan akidah, berkaitan dengan kita punya pegangan, kita punya prinsip, kita punya jati diri. Kerana kalau perkara ini kita tidak jelas ataupun berlaku salah tanggap terhadap isu ini, tuan-tuan, maka implikasinya sangat besar. Kerana itu saya memilih tajuk ini bagi kita sama-sama hadam, insya-Allah. Dan saya mengguna pakai kitab Aqidatul Awam yang telah dikarang oleh As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki, yang mana kitab Aqidatul Awam ini adalah merupakan antara teksnya wajib yang diajarkan di pesantren, di pondok-pondok, di madrasah, di balik Islam, di dalam memberikan pencerahan terhadap ilmu akidah. Dan kitab ini telah dikupas, disyarah oleh seorang ulama namanya Kiai Nawawi Banten, lalu dinamakan kitab yang menjadi syarahan kepada kitab Aqidatul Awam itu dengan nama Nurus Salam. Jadi nantinya insya-Allah ini akan mempermudahkan tuan-tuan melakukan rujukan bila mana tuan-tuan tidak memahami ataupun barangkali di sana timbul sebarang kekeliruan, maka tuan-tuan ada rujukan. Tuan-tuan tahu di mana sandaran, di mana pegangan. Kerana kita bimbang, tuan-tuan, cukup banyak golongan mutaakhir ini yang mana mereka cuba bermain-main dengan perkara yang berhubung kait terhadap pegangan umat Islam. Kita ni mengaji, tuan-tuan, biarlah berjejak. Kita ni mengaji, tuan-tuan, biarlah faham. Kita ni mengaji, biarlah betul tujuan dan jalan kita menuju ke arah Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dimulakan oleh Allah, pada malam ini saya pilih satu tajuk berkaitan dengan paman-paman Rasulullah ataupun bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Terutama kita nak tengok isu berkaitan dengan Abu Talib. Ada kala mudah sangat kita mempersendak, kita mempermain-mainkan nama Abu Talib, seakan-akan Abu Talib ni jahat terus, seakan-akan Abu Talib ni memang neraka terus, seakan-akan Abu Talib ini memang kafir terus. Sebab itulah pada malam ini insya-Allah kita nak tengok tajuk berkaitan dengan bapa saudara Nabi. Tuan-tuan, kalau sekiranya kita sebut tentang dunia artis, kita boleh kenal. Kalau tanya Nana nyanyi lagu apa dalam program Vaganza, apa bala aku pun aku tak tahu, dia nyanyi lagu apa, tuan-tuan boleh jawab. Kalau tanya pada tuan-tuan apa ni, masa-masa mana siapa berlakon, tuan-tuan boleh jawab. Kalau tanya pada tuan-tuan sebut 10 kereta paling laju atas dunia, tuan-tuan boleh jawab. Kalau tanya pada tuan-tuan sebut nama jutawan-jutawan hebat dalam negara kita, tuan-tuan boleh jawab. Kalau tanya pada tuan-tuan senaraikan nama pemain bola, bukan kata satu kelab, kadang sampai 10 kelab dalam Liga EPL, semua duduk dalam kepala dia. Tapi kalau tanya sebutkan nama bapa-bapa saudara Nabi,
bapa-bapa saudara kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Pakai senyap tuan-tuan, dorok cetong belaka, bertongkatkan dagu, senyap belaka. Mu tengok aku tengok mu. Jadi muslimin muslimat yang dimulakan oleh Allah. Sebab itulah malam ni kita nak tengok hut ni, insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan ni jadi kabel besar. Kalau kita nak bermohon syafaat kepada Rasulullah, bila mana kita sayang Nabi, kenal ahli keluarga baginda, maka insya-Allah mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan kita di dalam beroleh syafaatul uzma daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Telah berkata pengarang kitab ini, wa'lam anna a'mamuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam 12, dan ketahuilah bahawa bapa-bapa saudara Nabi itu ada 12 orang. Al-awwalu Hamzah, yang pertama Sayyidina Hamzah, wa ummuhu Halah bintu Uhaib, nama ibunya Halah binti Uhaib. Yang keduanya pula wathani Al-Abbas, yang kedua Abbas. Wa ummuhu Qailah bintu Hibban, dan nama ibunya Qailah, khauf ya lam ta marbutah, Qailah bintu Hibban. Adapun Sayyidina Hamzah, fa amma Hamzah fa huwa ammuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, wa akhuhu minar radha'ah arda'askuma Thuwaibah. Sayyidina Hamzah adalah merupakan bapa saudara Rasulullah, bukan semata-mata bapa saudara merangkap, saudara susuan kepada Sayyiduna Rasulullah, yang mana kedua-dua mereka telah disusukan oleh Suwaibah. Dan Sayyidina Hamzah disebut kana asanna minhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam bi 4 sinina wa kila bir sintain. Sayyidina Hamzah kata ulama lebih tua daripada Rasulullah berselang 4 tahun, dan ada juga pendapat sebut 2 tahun tuan-tuan. Jadi Sayyidina Hamzah lebih tua daripada Nabi 4 tahun ataupun 2 tahun. Dan Hamzah ini kata ulama wa kana asadallah, Sayyidina Hamzah merupakan singa Allah, wa asada rasulih, dan juga merupakan singa kepada Rasulullah. Bila sebut singa ni tuan-tuan memang handalah. Singa ni dia ada taring, singa ni dia ada kuku, dia punya larian deras tuan-tuan, dia punya ngauman daripada jauh sudah boleh didengari. Singa ni tuan-tuan raja rimba. Segala penghuni yang berada di dalam hutan belantara semuanya takut pada singa tuan-tuan. Maka kalau sebut singa Allah, maka sudah tentulah segala musuh-musuh Allah sangat gentar bila mana mereka mendengar nama Sayyidina Hamzah. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah itu baru betul singa. Ini kalau sebut harimau Malaya, di mana harimaunya? Pada belangnya kah? Pada botnya kah? Jersinya kah? Lawan dengan Palestin pun macam aku sebut dari itu kalah 6-0. 6 campur 6 12-0 bro. Tuan-tuan puan-puan yang dimulakan oleh Allah, bagi hamba main bola pun kalau kalah orang tak soal. Sebab apa kalah? Dah ustaz main lah, sabit lah pun. Tapi kalau bagi pemain bola gaji 80,000 sebulan, tuan-tuan dia main kalah memang letih tuan-tuan. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah, tuan-tuan sokong harimau tu dapat apa. Tapi kalau tuan-tuan kenal singa Allah, pahala pun boleh berkat dalam hidup. Bila mana kita kenal seorang panglima peperangan Islam yang hebat ini tuan-tuan. Dan disebut syahida Badran wa Uhudan. Sayyidina Hamzah
menjadi saksi di dalam peperangan Badar serta di dalam peperangan Uhud. Wa bihastashhada ay wa bi Uhudin qutila syahidan ala yadi Wahsy, yang mana Sayyidina Hamzah telah gugur syahid di dalam peperangan Uhud, telah dibunuh oleh seorang yang bernama Wahsy. Dia telah syahid di tangan Wahsy. Bukan semata-mata syahid, tuan-tuan. Perempuan yang bernama Hindun memamah-mamah hati Sayyidina Hamzah kerana teramatlah geram bila mana Sayyidina Hamzah telah membunuh suaminya di dalam peperangan Badar, tuan-tuan. Ini Hindun, dia punya marah sampai disebut bagaimana dia telah memamah-mamah hati Sayyidina Hamzah. Tuan-tuan pernah pergi permakaman syuhada Uhud, pergilah ke situ, berdoalah di situ. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dirahmati oleh Allah, kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata ulama, orang hidup bila hidup boleh memberikan manfaat, tatkala mana mereka mati juga memberikan manfaat. Apatah lagi para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim. Kerana itu telah berkata almarhum Habib Munzir Al-Musawa, kalau sekiranya kita menziarahi pusara-pusara mereka-merekanya saleh, makam-makam orangnya saleh, maka tempias-tempias mereka akan kena pada kita, tuan-tuan. Sebab itu kalau tengok dalam kitab Lum'atul Awrad, diajarkan doa kepada kita bagaimana mesti kita menziarahi kubur mereka-merekanya hebat, kuburan para sahabat, kuburan Ahlul Naubah, para ahli ulama yang hebat-hebat. Diterangkan kepada kita bagaimanakah cara kita nak bertawasul kepada orang yang telah pergi, ke atas orang yang telah meninggal dunia, tuan-tuan. Mukminin mukminat yang dimuliakan oleh Allah, disebut wa wajadu fihi yawma izin bid'an wa thamanina jarahan ma baina darbati sayfin wa ta'nati rumhin wa raj'ati sahmin. Dan disebut kaum muslimin telah menemukan sebanyak 80 luka yang berada pada tubuh Sayyidina Hamzah. Ada kesan libasan pedang, ada kesan tusukan tombak, ada kesan robekan anak panah. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab sirah, kalau tuan-tuan buka kitab sirah yang dikarang sama ada oleh Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi, tuan-tuan tengok fiqh sirah yang telah dikarang oleh Dr. Sa'in Ar-Ramadhan Al-Buti, tuan-tuan tengok sirah Ibn Hisham, kalau dalam Ar-Rakhiqul Mahtum yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Al-Mubarak Furi, saya tidak pasti sama ada dibincangkan atau tidak. Ataupun tuan-tuan boleh tengok dalam kitab sirah yang telah dikarang oleh Dr. Mustafa As-Sibai. Dan kitab sirah ini kitabnya sangat ringkas. Cuba tengok siapa Sayyidina Hamzah. Tuan-tuan, kata ulama bahawa 80 kesan tusukan, kesan robekan, kesan libasan itu semuanya berada pada arah hadapan kebanyakannya, tuan-tuan. Membuktikan bahawa kata ulama Sayyidina Hamzah tidak meninggalkan medan pertempuran, Sayyidina Hamzah tidak meninggalkan medan peperangan, walaupun hujan bertubi-tubi, walaupun gelombang gila membadai, tuan-tuan, walaupun menyedari betapa kekuatan musuh itu teramat besar. Bukan macam zaman kita sekarang, sebab nak jawatan ahli majlis, sebab nak jawatan JKKKK, sebab nak macam-macam kepentingan hidup dunia, akhirnya tinggal perjuangan Islam. Kalau tinggal perjuangan Islam boleh tahan lagi kira. Ni kadang-kadang tengok dah macam tinggal Islam, tuan-tuan. Malam ni ada rakaman ku seronok. Ni tengok mata aku elok-elok beb. Tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, yang mana kalau kita tengok adalah menjadi satu hukum yang sangat berdosa bagi mereka-mereka yang meninggalkan perjuangan Islam, yang meninggalkan jemaah,
bahawa nantinya mereka pasti akan menyesal, tuan-tuan. Saya doakan kepada mereka agar bertaubatlah, kembalilah kepada Islam, kembalilah kepada perjuangan Islam. Jangan mu rasa mu hebat. Harum manis benda apa harum manis? Kita pun ada mak saudara tanam pokok harum manis. Harum manis ni kulit hijau, kemudian buang dia punya kulit, betul lah isi tu urin. Tapi ada kali isinya urin tu, tuan-tuan, tak boleh pakai. Dalam tu ada ulat, tuan-tuan, ada ulat. Ulat tu kena ambil, buang dengan pisau, baru nampak biji tu putih. Biji putih tu tanam balik, keluar balik pokoknya yang elok, faham? Ulat tu kena buang dulu. Tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala Islam. Sebab tu bahawa kita ni, tuan-tuan, kena faham, jangan sampai maruah dan jati diri kita hilang. Orang tengok pun pelik. Mu apa pasal? Dulu bukan main lagi ceramah, suruh orang sokong hududullah, hukum Allah, sebut pasal perjuangan Islam. Sekarang ni, tuan-tuan, dah terbalik. Dia boleh sebut bahawa, dia kata apa? Dia kata kalau parti, sebut nama teruslah senang. Kalau parti DAP itu pun tak nak pada hudud, dia pun bersedia untuk tidak sokong hudud di parlimen. Tuan-tuan, tanyalah pada mana-mana Tok Guru. Kenyataan sebegini, tuan-tuan, menyebabkan pelakunya itu boleh menjadi kafir, batal kalimah syahadah. Mana rujukan? Tengok kitab Al-Islam yang telah ditulis oleh Said Hawa. Ada 20 perkara di dalam kitab itu yang disebutkan oleh Said Hawa, perkara yang boleh membatalkan 2 kalimah syahadah. Tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah. Ahli Parlimen UMNO pun adanya saya kenal tak tolak hudud. Contohnya saya sembah dengan Cik Ulan, ahli Parlimen Jerantut. Baru-baru ni jumpa dengan saya di Kemboja. Dia kata, saya pun sokong hudud, Ustaz. Saya pun sayang pada ulama. Dia ni sebab dia orang baik. Dia orang baik. Dia mesra dengan saya baik, tuan-tuan. Tuan-tuan, perempuan yang dimulakan oleh Allah tu sebab nak tahu mana segak saya tengok. Tuan-tuan, perempuan yang dimulakan oleh Allah. Sebab itulah kalau kita tengok bahawa kalau kita mengambil sikapnya begitu memang teruk. Sebab tu Babang A sebut, Babang A kata dah lah tu, mainlah balik pada akidah. Haji Umar baru ni dapat Zarah, dapat Sumit. Banyak info dia boleh. Pak Su dah kata dah, aku dah habak dah gambar. Yang gila sangat dengan DAP tu pasal apa? Pak Sumit habak dah. Lah ni baru kena bati hidung. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah, tak ada. Kita tidak akan bersama-sama dengan orang yang menentang Islam, tuan-tuan. Siapa sekalipun kita tidak akan bersetuju. Dan kita sangat-sangat berlapang dada menerima mana-mana pihak untuk bersama-sama dengan kita bagi memenangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, ni kita kena faham bagi molek-molek. Kita berjuang ni, tuan-tuan, bukan dendam pada batin tubuh. Bukan kita ni tuksi pada siapa-siapa, benci pada siapa-siapa. Kita ni berjuang, tuan-tuan, sebab nak tegak Islam. Nak tegak Islam. Kita marah kepada individu, bukan pada batin tubuh, kepada dia punya tindakan, kepada dia punya sikap. Kerana itu, tuan-tuan, umat Islam perlu kembali bersatu di bawah naungan Al-Quran dan di bawah lembayung sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Sebab itu tajuk khutbah saya kemarin di Subang apa dia? Penyatuan umat kemenangan muktamad. Saya cadangkan tajuk ini diangkat oleh semua partai-partai di dalam negara kita yang berteraskan Islam ataupun berteraskan Melayu yang juga Islam. Saya minta kalau boleh biarlah memahami apa yang saya sebut, bahawa penyatuan umat itu penting di dalam kita meraih kemenangannya muktamad. Andai kita berpecah, andai Islam, umat Islam tidak bersatu, maka selama itulah musuh-musuh Allah akan bergandengan bahu, bantu-membantu bagi menghancurkan din Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah, saya dah sebut dah bulan sudah, ulama datang berhimpun di balik Islam Lundang.
fikir masalah Islam dalam negara kita, fikir bagaimana mesti diselamatkan Islam di dalam negara kita. Malam ini hamba mari pakai jubah warna merah putih. Sebab apa? Meraihkan kemenangan AK Party di Turki. Benar, AK Party itu bukan pure Islamik, gerakan Islam yang boleh kita sebut sebagai pure. Tetapi tuan-tuan, mereka berkecenderungan bagi meletakkan Islam itu di tempat yang paling tinggi. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah. Tuan-tuan cuba kaji sejarah Turki. Turki ini tuan-tuan, kemenangan yang mereka raih hasil daripada apa yang telah dilakukan oleh AR Najmuddin Erbakan pada tahun sekitar 60-an. Beliau telah membentuk Unity Government bersama dengan kerajaan sekularis Turki pada waktu itu. Maka digunakan segala medium dan ruang yang ada bagi memberikan dakwah, menyampaikan Islam. Beliau telah mentarbiah anak-anak pemimpin tentera, anak-anak ahli politik. Mudah angkat kening musibah ni, aku kempen diuji kan malam ni. Tuan-tuan puan-puan yang dimulakan oleh Allah, sebab itulah kita tengok dia tarbiah anak-anak pemimpin politik, anak-anak pemimpin tentera. Yang akhirnya tuan-tuan, generasinya muda ini, bila mana mereka memahami tuntutan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akhirnya mereka memilih Islam tuan-tuan. Dan kemenangan AK Party di Turki menghantar suatu mesej yang sangat jelas kepada Barat, terutamanya kepada Yahudi khususnya, agar kamu jangan cuba campur tangan terhadap bangsa Turki, negara Turki, perjalanan umat Islam di sana. Kerana rakyat Turki punya maruah, punya jati diri, mereka bersatu. Tatkala mana Islam dicerca, dihina, Turki bergolak, mereka bersatu mempertahankan kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan tuan-tuan. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah, itulah merupakan maruah yang telah ditunjukkan oleh bangsa Turki. Bangsa Melayu bila lagi? Tunjukkanlah maruah kalian bagi mempertahankan Islam, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di mana maruah kita bila seorang pemuda yang bernama Alvin menggunakan lembaran Al-Quran, halayat Al-Quran, lalu dia lap najis tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, mana maruah kita? Saya tanya pada tuan-tuan. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah, di zaman seorang khalifah namanya Muqtasim. Dia ni tuan-tuan, bila dengar sahaja seorang perempuan yang terselak jubahnya ditertawakan oleh pokok Salibiyah, kata khalifah itu, labbaika ya ummi, labbaika ya ummi, tunggu kamu wahai ibu, nantikan aku. Ni baru pemimpin yang ada maruah tuan-tuan. Dia tak sanggup biar tengok orang cerca, orang maki hamun Islam. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, awas jebaknya sedang dipasang oleh Barat. Terjadi di Paris baru-baru ini. Sebelum daripada itu, pengeboman di Lebanon. Saudara Izzat, jurucakap Biro Politik kepada parti Hamas di Palestin, menyebutkan bahawa Hamas tidak bersetuju dengan sebarang anjuran keganasan. Dan juga menurut kenyataan rasmi daripada Hamas melalui Biro Politik berkenaan, mereka meminta kepada umat Islam agar jangan terperangkap dengan mainan Barat, kerana bahawa isunya besar sekarang di Palestin sedang berlaku intifadah yang kedua tuan-tuan. Lebih daripada 90 orang telah gugur sebagai syuhada. Hampir 10,000 orang telah cedera tuan-tuan. Pertama kali bagaimana Hamas telah mempamerkan tapak pelancaran peluru berpandu mereka. Yahudi sangat takut tuan-tuan. Saya ada membaca kajian, dalam 5-4 tahun sudah kajian ini telah keluar, menyebutkan bahawa 10 tahun yang akan datang, berarti barangkali mungkin 5-6 tahun daripada sekarang, negara haram Yahudi itu akan lenyap tuan-tuan. Sebab itu sekarang sudah ada 100,000 di kalangan penduduk negara haram Yahudi yang memegang pasport Amerika Syarikat. Ada yang pegang pasport Jerman,
adanya bersedia pindah ke Afrika, Rwanda terutamanya, menjadi negara rakan kongsi strategik dari sudut pertahanan bersama dengan negara haram Yahudi. Kalau tuan-tuan tengok transaksi ketenteraan yang paling besar yang telah dilakukan oleh negara Yahudi di antara mereka dan negara Rwanda. Saya tengok sebab Rwanda yang menjadi pilihan, kerana Rwanda ini tuan-tuan berada di tengah-tengah benua Afrika. Mereka bimbang dulu ni tuan-tuan, benua Afrika ni hebat. Tuan-tuan buka balik sejarah Tanzania. Tanzania dia ada rakyat, dia ada sukunya namanya Tanjani. Tanjani ni Islam tuan-tuan. Kemudian dia ada Zanzibar, Islam. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah. Perjuangan Idi Amin jangan dilupakan. Barat menggambarkan Idi Amin kaki melantak arak, kaki betina. Tetapi Idi Amin lah yang telah memimpin kebangkitan umat Islam, menghalau penjajah Barat, Inggris itu terutamanya. Ini jasa Idi Amin tuan-tuan. Bahkan ada tempat di Tanzania itu yang bernama Darussalam. Kalau tuan-tuan kaji sejarah dia hebat tuan-tuan. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah. Sebab itu benua Afrika ini punya sejarahnya hebat terhadap perjalanan Islam. Tuan-tuan jangan lupa, Bilal tu siapa dia? Bilal tu Habasyah. Tuan-tuan tengok orang Afrika, tuan-tuan hina. Buat tengok depan rambut khatir yang kebulu tu, tuan-tuan tak ambil jadi nak angkat. Sama dengan Ronggia pun. Kalau Palestin darah lah sebab muka comel. Kalau Sirat tak dandan, dia nak ambil sebab muka comel. Kalau yang black metalik tak nak. Tuan-tuan puan-puan yang dimulakan oleh Allah, Islam bukan tengok kepada warna kulit tuan-tuan. Islam tengok pada iman. Islam tengok kepada takwa, kepada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah. Balik kepada kisah Sayyidina Hamzah, tuan-tuan kena faham, tolong jangan tinggal perjuangan Islam. Jangan nama Sayyidina Hamzah tuan-tuan pernah dengar, tetapi perjuangan Sayyidina Hamzah tuan-tuan tak nak ikut. Dalam hadis disebutkan bahawa Sayyidina Hamzah sayyidus syuhada, penghulu bagi syuhada. Dan juga disebut wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, khur syuhada'i yaumil qiyamati Hamzah, sebaik-baik orang yang mati syahid pada hari kiamat nanti adalah Sayyidina Hamzah. Yang ialah syuhada di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barakatuh. Kerana itu kata ulama hadis, hadis ini tidak menafikan hadis yang disabdakan oleh Sayyiduna Rasulullah, yang mana Nabi telah bersabda, anna sayyida syuhada'i yaumal qiyamati Yahya ibnu Zakaria, bahawa penghulu bagi golongan syuhada pada hari kiamat nanti ialah Nabi Allah Yahya alaihissalam bin Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Nabi Allah Yahya penghulu bagi seluruh syuhada ke atas seluruh umat tuan-tuan. Adapun Sayyidina Hamzah penghulu bagi orang mati syahid di kalangan umat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barakatuh. Jadi selesai Sayyidina Hamzah. Ada nama Hamzah malam ni? Cuba kat tangan. Ada nama Hamzah. Nampak cerai sangat Dan nama apa? Cristiano Ronaldo, David Cekam. Kan nama apa? Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah. Yang kedua bapa saudara Nabi Al-Abbas. Al-Abbas ini disebut fakana asghara a'mamihi. Beliau adalah merupakan bapa saudara Nabi yang paling muda. Ada ulama sebut dalam riwayat wa asanna minhu alaihi salatu wassalam bi sintain au thalathin. Ada sebut perbezaan umur beliau dengan Nabi 2 tahun. Ada kata 3 tahun. Hadara badran ma'al musyrikin mukrahan, dan beliau telah hadir di dalam peperangan Badar, duduk bersama-sama dengan pokok musyrikin. Sebab apa? Mukrahan, kerana terpaksa. Dia dipaksa, bukan dia seronok nak duduk sebelah musyrikin. Abbas telah dipaksa. Wa usira ma'aman usira wa fada yawma izin nafsah.
Dan disebut bagaimana dia telah ditawan bersama dengan tawanan-tawanan perangnya lain, dan dia telah menebus dirinya sendiri pada hari itu. Dalam riwayat disebutkan wa aslama qabla fatih Khaybar, beliau telah Islam sebelum daripada kota Khaybar itu dibuka. Wa kana yuktimu islamahu ila yaumi fatih Makkah, dan beliau telah menyembunyikan Islamnya sehinggalah sampai pada hari Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Bila berlaku kemenangan di kota Makkah, barulah orang tahu bahawa Abbas dah masuk Islam. Dan juga dalam riwayat disebutkan qila aslama qabla yaumi badrin wa kana yaktumu dhalik, dan beliau telah Islam sebelum daripada peperangan Badar lagi, namun beliau menyembunyikan perkara itu, tuan-tuan. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah. Sebab apa? Sebab Islam membenarkan soal keselamatan. Jadi dia ambil kira semua faktor berkenaan. Bimbang takut dia apa-apakan oleh kelompok musyrikin. Dan juga ini strategi. Golongan musyrikin mereka tidak tahu bahawa Abbas ini, tuan-tuan, telah Islam. Jadi banyak info dia dapat yang dia boleh hantar kepada Rasulullah. Banyak maklumat yang dia boleh bekalkan, tuan-tuan. Ini strategi. Sebab itu penting bagi gerakan Islam, dia mesti memiliki maklumat risikan yang tepat, tuan-tuan. Sebab tu kita tahu, kita tahu banyak benda, kita tahu, tuan-tuan. Oh, dia mesyuarat kat mana nak bagi bungkis ulama, nak penayuk ulama, kerja-kerja jahat tu kita tahu. Itu penting maklumat. Kita tahu siapa yang pergi di Bangkok sambut hari Karbala. Ni aku tengok. Cuba tengok mata aku. Kita tahu, tuan-tuan. Puak-puak ni dia sambut hari Karbala itu di Bangkok. Saya persilakan kepada special branch Bukit Aman, pergilah ke sana. Jangan ikut saya baik kuliah, pergi ikut depa tu bahaya. Saya ni bahaya apa? Badan pun kecil, bukan bahaya pukul orang pun tak pernah tahu dah. Tuan-tuan perempuan yang dimulakan oleh Allah. Tapi kalau tuan-tuan lelak sangat, kalau saya dengar fitnah bukan-bukan, itu saya marah. Itu saya marah. Kata ke Islam, itu saya marah. Kata ke tutup guru saya, itu saya marah. Kalau saja dapat nanya pada orang, tu bukan saya lah. Jadi saya ni tak berbahaya. Tuan-tuan jangan bimbang. Walaupun malam ni perut saya lapar, tak tahu nak makan apa. Ni nama dia bujang tak senang, faham? Bini dah duduk jauh, siapa nak masak? Makan nasi tak lalu. Tuan-tuan barangkali bujang senang kalau bini duduk jauh. Saya bujang tak senang, tuan-tuan. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah, penyokong JDT jangan balik, no. Saya tahu JDT malam ni beretak dengan bujang senang. Balik nanti karang kena libah dengan boya. Jangan duduk balik lagi. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Ta'ala sekalian, dulu saya ceramah di Terengganu. Saya dah habaq ke depan, jangan balik. Malam tu Terengganu lawan dengan Kedah. Empat balik kuliah lagi, Terengganu kalah. Last kali kalah sungguh. Lawan kat sini dari Rahman, kalah sungguh, tuan-tuan. Berapa kosong kena, puas hati. Jadi mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah, marah orang Terengganu. Saya mana-mana pun tak apa. Kedah kalah, saya buh jersey Terengganu. Terengganu kalah, saya buh jersey Kedah. Tu untung orang tak sama negeri, bini tak sama negeri, faham? Tu untungnya. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Ta'ala sekalian. Jadi ni pasal Abbas. Dia kuliah ni, tuan-tuan, kena menyelit. Kata Sayyidina Umar, kalau kamu bagi kuliah, tengok mata orang tu dah layu satu macam. Ni tambah pula hujan. Hujan ni bahaya. Surah, tuan-tuan, ni aircon, sandar dekat almari. Kita tidur masuk dalam almari. Jangan masuk dalam almari lah, faham? Banyak lagi tempat boleh tidur. Depan ni penuh lagi, tak apa. Saya tak marah main tidur depan ni, tak apa. Tak marah, cik tak marah kat Palu main tidur, tak apa. Tidur sampai dengan kuliah lagi bagus pada tidur mampus kat rumah. Jadi mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Ta'ala tahu orang kena panggil tidur mampus. Dia tak sedap rumah. Bini dia tak, dia luar rumah pun tak sedap. Tu nama dia tidur mampus. Apa jadi pun semua dia tak tahu. Kadang-kadang saja dia buat tidur. Bini abang beli pampers bang, dia buat tidur mampus. Mampus suruh baru dia tahu. Jangan buat lagu tu lah. Bini suruh pergi beli apa, pergilah beli. Makan nak sedap-sedap. Ni bini suruh pergi beli celibur pun tak mau. Dia kata malah semua. Bini dia buat malah baru dia tahu ni.
Cari baju tak ada, bini tak basuh. Cari makan tak ada, tengok. Tanya mana pergi semua? Ayang malas hari ni. Baru dia tahu. Bini ni tuan-tuan kena rajin jaga dia, baru dia sayang. Orang perempuan dia nak take care, faham? Pujilah dia sama. Ni waktu bercinta bukan bila khatub betul dah. Hantar surat tu pula penuh keliling. Semua ada frame asli buat pakai ubat nyamuk. Bukan bila lagi macam-macam ayat dia hantar pada bini dia. Lepas kahwin dah ada anak cucu 4-5 orang, nak puji comel pun payah. Pujilah bini tu comel walaupun mungkin hitam, faham? Puji ayah lah paling comel, dalam hati tu mula paling hitam. Puji dia tuan-tuan, baru dia seronok. Ini sokmo-sokmo marah dia. Tu yang dia pun malas nak masak. Masak biar pilah mentah, biar dia makan. Mukminat yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, puji bini. Tak ada bini nanti baru tahu orang. Berapa ramai orang yang sampai ketua tak ada jodoh, tak kahwin-kahwin. Tuan-tuan ada jodoh, ada isteri, sebab apa? Tak nak jaga. Saya tengok di Beijing ada satu lelaki, dia jaga bini dia daripada tua, dah berapa puluh tahun. Isteri dia lumpuh tuan-tuan. Kita nak buat isteri datang surau pun payah. Cuba tengok musliman. Kalau buat pandukan apa saya tengok adalah 3 orang. Ni banyak main ni semua main seorang-seorang. Main seorang-seorang belakang. Ambil sunnah siapa ke tu? Nabi Allah Ibrahim tak pernah makan seorang-seorang tau. Dia berjalan mesti kena ada teman. Kena ada teman. Saya malam ni seorang-seorang. Tu saya bimbang. Saya tambah 3 ke 4 ke baru tahu. Jadi tuan-tuan perempuan jadi mulakan oleh Allah, jangan jalan seorang-seorang. Jalan bagi ada teman. Bawalah mekmu tu mari surau. Bagi dia faham, bagi dia reti agama. Ni kita dalam mengajar agama tak boleh. Kemudian macam mana nak bagi nafkah batin pada isteri? Nafkah batin itu antaranya ilmu agama. Bukan semata-mata nafkah batin tu atas katil saja. Ilmu agama tu. Bila ada masalah, baru nanti mai cari ustaz. Ini saya jadi pengkhianat lah, jadi jin duk kat rumah lah, duk mengamuk lah, lempar pegang mangkuk lah, semua ada. Ustaz boleh tak pergi tolong ruqyah? Saya nak pergi macam mana? Panggil Fariu lah lagi selamat. Sebab Fariu dah ada perisai. Saya kalau pergi, nanti saya kena balik ke bini tuan-tuan payah. Kepala saya binjuai tak pergi kuliah nanti, faham? Mukminat yang dimulakan oleh Allah Ta'ala sekalian. Jadi kalau kita tengok Abbas ni hebat tuan-tuan. Abbas, jadi disebut Abbas ni dia menyertai peperangan Hunain, dan beliau telah wafat pada tahun 32 Hijrah. Ketika itu umur Abbas 88 tahun. Yang menjadi imam menyembahyangkan jenazah Sayyidina Abbas adalah Sayyidina Uthman Ibn Affan. Abbas ni punya karamahnya luar biasa tu. Antaranya di zaman Sayyidina Umar, berpandukan apa yang disebut di dalam kitab Al-Adhkar oleh Al-Imam Nawawi, diceritakan bahawa selesai Sayyidina Umar melakukan solat sunat istisqa, minta agar Allah menurunkan hujan. Selesai solat Sayyidina Umar tidak berdoa, tetapi telah meminta agar Abbas berdoa. Sebab Abbas itu keturunan Nabi. Jadi Abbas pun berdoa kepada Allah, yang akhirnya hujan pun turun tuan-tuan. Abbas ni hebat. Apalagi kelebihan Abbas, dia pandai melihat keturunan Abdul Muttalib. Keturunan Abdul Muttalib yang nak meninggal dia tahu. Sebab tu sedang Nabi berhadapan dengan kematian, Abbas masuk tengok. Bila dia keluar, dia pun sebut, kalau ikut pengalaman aku yang sudah-sudah, aku sangat kenal keturunan Abdul Muttalib bila mana mereka nak meninggal. Jadi Abbas sebut kepada Sayyidina Ali, kamu masuklah, minta jawatan agar Nabi menyerahkan urusan kepemimpinan itu kepada kamu. Jadi adalah panjanglah lagi yang Abbas sebut tu. Sayyidina Ali pun jawab, aku bimbang kalau aku minta Rasulullah tak bagi, maka selama-lamanya amanah kepemimpinan ini tidak akan diserahkan kepada ahli keluarga Nabi, keturunan Nabi. Itu jawapan Sayyidina Ali. Ini untuk menjawab da'iyah songsang Syiah. Dia kena tahu Sayyidina Ali tak nak khalifah, faham? Dah macam mana muduk ayat bahawa khalifah tu mesti ada al-wasi. Kemudian diwasiatkan kepada Sayyidina Ali.
berpandukan kepada hadis yang mengatakan Nabi pergi suatu peperangan meninggalkan Sayyidina Ali di Madinah. Kenapa tak sebut ada lagi seorang sahabat yang Nabi tinggalkan? Kenapa tak hujah begitu? Jadi tuan-tuan, ini semua auta, bukan fakta. Ini semua penyelewengan sejarah bagi membentuk salah tanggap tuan-tuan terhadap Islam yang sebenar. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dipahamkan di dalam negara kita sekarang ada sebuah tempat Syiah yang dipahamkan kepada saya yang terbesar di Asia Tenggara sedang dibina. Jadi saya tengah himpunkan maklumat, katanya melibatkan seorang tokoh korporat Melayu. Tuan-tuan sabarlah, saya tengah cari. Saya tengah himpun maklumat, sebab baru-baru ni ada rakan-rakan daripada Thailand dan Kemboja, diorang beritahu bila diorang datang ke persidangan ulama di balik Islam Lundang baru ni, diorang beritahu, "Enta tak tahu ke Syekh, ada tempat Syiah besar tau kat Asia Tenggara nak dibuat di negara enta." Terkejut saya. Dia sebut beberapa nama. Saya kata, enta jangan bimbang, nama yang enta sebut ni insya-Allah anda akan cek siapa lagi yang terlibat. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, kita tidak boleh membenarkan mereka menyebarkan pahaman mereka di sini. Kita ni sebuah negara yang berteraskan akidah Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan kena tahu, termasuk kita minta kepada pihak-pihak berkenaan tolong ambil tindakan. Kalau tuan-tuan pergi tengok Masjid Besi di Putrajaya, di belakang-belakang masjid tu kan besar, banyak tuan-tuan pokok tu dia semayang pakai batu. Dia letak kertas, dia letak batu, duduk semua. Dia duduk sama-sama pok-pok. Tuan-tuan pergilah tengok hari Jumaat. Kita minta kepada Jawi tolong ambil tindakan agar mereka tidak mempengaruhi anak-anak muda kita. Banyaknya berminat masuk Syiah. Sebab apa? Sebab nikah mut'ah. Dan ada juga kelompok Syiah yang bergelar perempuan yang mut'ah, dia gelar Zainabiyah. Sebab apa? Dihina tuan-tuan, dihina Nabi. Itu kata jahat. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah ni ada Syiah ke malam ni? Jangan ada Syiah, tahu tak? Tak boleh. Itu semua bahaya. Jangan ikut Syiah. Muslimin muslimat yang dimulakan oleh Allah. Yang ketiganya pula kita tengok Abu Talib. Abu Talib nama ibunya Fatimah bintu Amru bin Abid. Dan disebut Fatimah ini merupakan bonda kepada Abdullah, ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata ulama, wasahihu, pendapat paling sahih. Maksud kata ada khilaf. Bila ulama sebut pendapat paling sahih, maksudnya ada khilaf. Cuma kita pegang yang paling sahih lah. Kata ulama, annahu mata kafiran. Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Wasmuhu Abdul Manaf. Nama Abu Talib Abu Manaf. Wa amma Abu Talib fahuwa kunyatuhu. Dan ada pun Abu Talib gelaran. Gelaran. Okey, faham nak tekan? Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, tengok pendapat daripada Syekh Barawi. Pandangan daripada Syekh Barawi. Malah ni pakai kepala lebih payah. Saya tadi nak turun main, dan jubah tak ada hantar PDW, tu pakai jubah baru, kepiah pun baru. Tengok-tengok ada rakaman, oh memang Allah tahu dah. Malah ni siapa yang memang pakai comel malah. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah, tengok Syekh Barawi kata apa. Kata Syekh Al-Barawi, wallazi naqalahu Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau mengambil pendapat daripada Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Imam Sya'rani. Imam Sya'rani pula mengambil pendapat daripada Anis Subki, daripada Imam Subki, anna ammahu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam Aba Talib ba'da an tuwaffiya 'ala al-kufri ahyahu Allah ta'ala wa amana bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yaknilah Abu Talib setelah mana meninggal dunia di dalam keadaan kafir, Allah Ta'ala menghidupkannya, yaknilah menghidupkan Abu Talib. Maka Abu Talib itu telah beriman kepada Rasulullah tatkala mana dihidupkan. Faham tak? Jadi Abu Talib dekat akhirat nanti mukmin. Siapa lebih kasih kepada Rasulullah?
tuan-tuan ke Abu Talib. Cuba habaq mesej. Abu Talib sanggup menyerahkan segala-galanya, mempertahankan habis-habisan Nabi daripada diapa-apakan oleh popok musyrikin. Tengok popok musyrikin itu datang, tanya pada Nabi, tanya kepada Muhammad, kamu nak apa? Kalau kamu berjuang sebab kamu nak jadi ketua negara, kami akan jadikan kamu sebagai raja. Kalau kamu berjuang sebab kerana kamu nak harta, kami akan himpun semua harta bagi pada kamu. Kalau kamu berjuang kerana perempuan, kami akan pilih gadis-gadis perempuan yang cantik untuk kami bagi pada kamu. Sebab tu Nabi berjuang, tuan-tuan, bukan sebab nak jadi raja. Tambahlah kita ni berjuang nak jadi Perdana Menteri lagi-lagi teruk. Tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah. Nabi berjuang nak tegakkan hukum Allah. Nabi berjuang nak tegakkan syariat Allah. Faham tak tu? Mukminin mukminatnya dimulakan oleh Allah. Itulah Ustaz Fadil pun sebut, Tok Guru Ni Aziz pun sebut, kalau kerajaan buat hudud jam 12, jam 12 suku pas bubar terus. Tak ada lagi dah pas. Bukan payah. Kalau tuan-tuan nak tolong buat lagi senang. Tuan-tuan nak tolong bawa kereta saya tak gaduh bawa dah. Tuan-tuan pandu lah. Yang penting tuan-tuan pandu tu betul sampai ke destinasinya. Tu yang mustahak. Jangan mu bawa pergi jatuh gaul cukup dah. Tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala silat. Sebab tu bab-bab ni kena faham. Kita ni sampai bila ni? Nak tunggu orang faham ni sampai bila? Macam tuan-tuan nak berkebun, tunggu nak cerah ke semua sampai tak ada habis batu. Bila dia nak boleh tanam pokok? Jadi sambil duk buat, nampak batu kutip, tok buang lah. Ambil tok buang, ambil tok buang. Tu cara dia. Bila ni? Daripada tahun 70, 80. Dah bila masa ni? Bila masanya kita nak meletakkan satu garis masa, orang Melayu ni boleh faham hukum Allah. Bila? Cuba tuan-tuan tolong bagi tahu kat saya. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah. Kita ada TV kan? Bagilah penerangan dalam TV tu. Daripada duk bagi keluar iklan saja. Ni hasil tengok TV keluar ku putih. Hasil tengok TV keluar nampak lawa pakai NV. Gede-gede aku tengok. Gila-geleman tengok. Dah lah bini duduk jauh kan? Risau tengok iklan tu. Mukminin mukminatnya dimulakan oleh Allah lagi tu di herbs. Di herbs kan? Kalau boleh tukarlah iklan perempuan bagi purdah. Sebab apa perlu cari contohnya macam tu? Saya rasa tak pernah kenal kan? Dari sudut tu banyak lagi contoh kan? Tuan-tuan, orang bagi purdah ni hebat. Kata Imam Maududi, perempuan yang pakai purdah, insya-Allah dia payah kena sihir. Bagi perempuan-perempuan yang memang dia cantik benar, kalau orang tengok pun memang bisa benar. Jadi perempuan yang macam ni kata ulama, dia kena pakai purdah. Contoh, nak tahu perempuan tu cantik tak cantik, orang tengok dah, dia lalu, dia lintas, orang tengok, kemudian orang nak tengok sekali. Sebab apa? Dia tu cantik sangat. Jadi apa? Pakai purdah. Boleh mengelakkan fitnah, faham? Sebab orang lain ni banyak buaya. Tu ada lagu hantu ke buaya, kan ada lagu lain ni semua pelik-pelik. Kalau tengok dah tak ada seni dah, tak tahu apa seninya. Kalau dulu bolehlah panggil seni, ahli seni. Sekarang ni tuan-tuan tak tahu nak panggil ahli seni ke ahli apa. Tengok pun dah tak ada seni dah. Dia ulang tu hantu ke buaya, hantu ke buaya. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah tu kata pelik. Cuba dengar lagu dulu-dulu. Lagu dulu-dulu ada juga nilai sastra. Zaman tuan-tuan jiwang karat dulu, lagu lama-lama dulu. Lagu lah ni apa yang ada saya pun tak tahu. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Ta'ala silam. Sebab tu saya malas dengan lagu sekarang ni, tak sedap langsung. Tak sedap. Jadi mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah. Sebab itulah balik kepada soal Abu Talib. Abu Talib ni tuan-tuan, dia hidup nanti beriman. Dan lagi satu, tuan-tuan jangan salah faham. Ayat Quran sebut innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Di sini masih ada ruang perbahasan. Ayat ini secara jelas Allah berfirman, menyebut kepada Rasulullah, memberikan motivasi kepada Rasulullah bahawa kamu tak boleh bagi hidayah kepada sesiapa yang kamu nak, tetapi Allah lah yang bagi hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah. Ayat ini bukan secara langsung menyebutkan Abu Talib itu kafir. Jadi sebab tu ruang perbahasan itu terbuka. Mana kita tahu dalam hati Abu Talib itu ada apa?
Cuma kita ikut pendapatnya Sahih, sebab kaedah sebut nahnu nakumu bizawahir. Sebab Nabi kan ajar Abu Talib mengucap. Nabi duduk sebelah, pokok tu duduk sebelah. Jadi bila Nabi duduk ajar mengucap, pokok tu pun ada, Abu Talib tak dengar. Dia ikut Nabi melafazkan syahadah, kemudian meninggal. Jadi sebab tu ada khilaf. Nabi sedih tentu. Sebab tu Allah turunkan ayat menyebutkan soal hidayah milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu yang mustahak kita kena berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubina ala dinik wa ala ta'atik wa ala syariatik. Tuan-tuan, sebab tu kita kena banyak doa. Saya pun tak tahu nak kata apa. Pesanan saya kepada kekanda mat sabuku, kalau kiranya kau melihat ceramahku malam ini, ni kan nanti kalau video, adakah kekanda mat sabu pernah mengingati bila mana suatu kursus penerangan di Hotel Swiss Inn Sungai Petani, kekanda mat sabu telah menyebutkan bahawa tercicir awal perjuangan rugi, pertengahan perjuangan lagi rugi, akhir perjuangan lagi rugi. Saya harap dia tidak melupakan kata-katanya itu. Itu saja pesanan iklan daripada penaja, faham? Jadi tuan-tuan puan-puan yang dimulakan oleh Allah, banyak ustaz jadi saksi di situ hari itu. Ramai tuan-tuan. Semua dengar. Dr. Hamdan ada, KP Merebu Ustaz Zahir pun ada. Kemudian pemuda ramai ada waktu tu, semua dengar tuan-tuan. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah, sebab itulah hidayah ni mahal tuan-tuan. Dah boleh hidayah tu jagalah. Cuma saya pegang satu lah. Saya ingat Ustaz dari Ahmad dia sebut apa? Orang yang jahat-jahat ni, kalau dia duduk dalam Islam, dia duduk pura-pura, Allah akan tapis bagi dia keluar. Orang yang jahat-jahat ni, walaupun dia duduk belah jahiliyah, akhirnya Allah akan tarik dia duduk dengan golongan Islam. Faham tak? Akhirnya bila Allah tapis, Allah buat penapisan ke semuanya, yang berbaki, yang tersisa adalah golongan yang ikhlas. Ingat tuan-tuan, Tok Guru Haji Saleh panggil pengkhianat kepada orang yang khianat kepada perjuangan Islam. Tuan Guru Haji Saleh ni bukan main-main. Bukan kecil-kecil anak tanya Haji Omar lah, dia pergi jumpa dah, banyak ijazah oleh. Dia bagi apa? Tak suruh dia baca, jampi apa sikit lah. Bagi bini tu tengok, nampak kacak, nampak hebat, nampak gagah. Suruh Tok Haji Saleh, suruh Tok Haji Saleh baca doa. Kalau dia boleh tepuk dada baca doa tu seronok. Tok Haji Saleh ni dia sporting tuan-tuan. Kalau dia sihat tu, dia boleh pegang kepala kita baca doa seorang-seorang. Tu seronok tu. Bila ziarah Tok Guru, ni tuan-tuan duk pergi ziarah siapa pun tak tahu. Tu tak lama kereta tu Allah tanya, Alphard tu guna pi mana, Istimewa tu guna pi mana, Ferrari tu guna pi mana, motor-motornya besar-besar Kawasaki lah apa, beli puluh-puluh ribu, guna pi mana? Takkan guna pi makan nasi lemak kat janda baik sambil tengok janda tu bah. Guna pi hotu lah. Jatuh kat Kara highway tu tak pasal-pasal. Kalau bawa motor besar pergi jumpa ulama, mati tengah jalan, boleh juga kita berharap pahala mati syahid lah, pahala berjuang Islam lah. Boleh juga berharap rahmat daripada Allah lah. Nyatunya kita nak. Sambil-sambil itu tengoklah keindahan alam yang telah diberikan oleh Allah. Itulah perjalanan hidup orang beriman. Sambil berjalan kita tengok, ambil pengajaran. Luas perjalanan, luas pengalaman. Jauh perjalanan, luas pengalaman. Luas pengalaman, banyak pengetahuan. Banyak pengetahuan, hebat perjuangan. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, bila ziarah sementara mereka masih lagi hidup. Pak Su ni dia habaq kat saya hari tu, hang tahu tak Pak Su nak mati dah. Dia sebut kat saya lah. Saya teriak tuan-tuan, saya teriak. Tu saya minta selendang dia bagi. Saya rasa nak lompat tembus bumbung rumah dia hari tu. Tapi kalau saya lompat semua tembus lagi payah. Siapa nak pabrik pula? Tu saya dapat selendang tu. Pak Su kata, ni selendang Pak Su ni peluh banyak. Oh, saya kata, oh ni saya nak sangat Pak Su. Oh Pak Su saya tak mau. Oh ada peluh ni saya nak. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah, bila ziarah
buat rombongan atas nama Surau Al-Ikhwan, ziarah tutup buku. Mereka-mereka ni tuan-tuan insya-Allah jujur dalam bicara, tidak bias kepada sesiapa, amanah pada ilmu mereka. Bila cari tuan-tuan, mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah dan disebut oleh Imam Sujaini sikit lagi. Wa hadha huwa al-laiqu bi hubbihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa huwa alladhi i'taqadahu wa alqa Allahu bihi wa amma ihya Allah ta'ala li abawahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam falid-dukhuli fi ummatihi faqat wa in kana minan najina li annakum min ahli millatil Islam. Imam Sujaini, guru kepada pengarang kitab ini, telah berkata, perkara inilah yang paling patut bagi kekasih Nabi, dan itulah juga yang diyakini oleh Imam Subki, dan Allah mempertemukan dirinya dengan pendapat berkenaan. Adapun Allah Ta'ala menghidupkan kedua orang tua Nabi itu, maka agar mereka masuk dalam golongan umat Muhammad, walaupun sebenarnya kedua-duanya telah terselamat, yang mana mereka itu termasuk di kalangan penganut agama Islam. Mak ayah Nabi ahlul fatrah, jadi mereka mati dalam keadaan berpegang pada Islam, terselamat. Fahamlah, mak ayah Nabi tidak kafir. Jangan pandai-pandai hukum mak ayah Nabi duduk dalam neraka. Tengok kitab Dr. Ali Jumaah, apa dia sebut berkaitan dengan mak ayah Rasulullah. Inilah pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sembrono terlebih hukum bukan-bukan, tak boleh. Yang keempatnya pula bapa saudara Nabi Abu Lahab. Abu Lahab ibunya nama Layin bintu Hajar. Dia gelar Abu Lahab kerana yatalahabu husnan, kerana dia tidak punya kebaikan. Dan juga disebut ditalahubi wajhihi isyraqan wa khumrah. Digelar dia dengan Abu Lahab kerana wajahnya merah menyala, kemerah-merahan. Dan Abu Lahab namanya betul Abdul Uzza, berpandukan nas Al-Quran, wa huwa kafir, dia kafir. Dan disebut waqad ra'ahu fi naumi ba'da mautihi bisanatin akhuhu Al-Abbas faqala lahu ma haluka. Maka ditanya oleh Abbas, bila mana Abbas mimpi nampak Abu Lahab, Abu Lahab dilihat dalam mimpi Abbas. Abbas tanya, bagaimana kondisi kamu, bagaimana gerangan kamu, keadaan kamu? Maka Abu Lahab pun jawab, finnar, dalam neraka. Kecuali kata Abu Lahab, setiap kali hari Isnin aku boleh meminum air di antara celah-celah jari jemari aku. Dia pun tunjuk ibu jari dia yang berlubang, air terbit situ. Dia kata aku minum, sebab kerana bila Nabi lahir aku telah memerdekakan Suwaibah, kerana sangat gembira dengan kelahiran Rasulullah, dan aku mengarahkan Suwaibah untuk menyusukan Muhammad. Itu kata Abu Lahab. Tuan-tuan bayang, andai kata Abu Lahab, kafir itu pun boleh tempiah-tempiah rahmat kerana lahirnya Rasulullah. Ini kan pula kita, tuan-tuan. Kita ni Islam kan, InsyaAllah mukmin, mudah-mudahan. Adakah bila kita sambut maulid tak boleh apa? Tuan-tuan, ada kisah seorang yang bernama Bahram Al-Majusi. Bahram Al-Majusi ni jirannya buat kenduri. Dia pun pi lah. Bila dia pi, tuan-tuan, dia tengok orang ramai. Dia tanya, apa buat kenduri apa? Jiran dia pun sebut, kami ni buat kenduri maulid sambut hari lahir Nabi kami. Dia pun seronok lah. Macam tuan-tuan buat kenduri anak, Cina pun dia main juga. Haya, lu punya anak banyak comel mak. Dulu kecil-kecil pakai itu napkin saja, lari depan gua. Sekarang banyak comel. Oh, kalau gua tahu gua apa mau, Cina. Dia seronok hari anak kita kahwin. Tuan-tuan nampak, dia main rumah kita. Jadi Bahra ni pun dia seronok. Dia balik rumah, isteri dia pun kata, jiran kita buat kenduri apa? Dia pun sebut lah, mereka sambut hari lahir Nabi mereka. Mereka bergembira hari ni. Maka dia takdirkan oleh Allah,
seorang ulama malam tu tidur, dia mimpi jumpa Nabi. Nabi kata apa? Sampaikan salam kepada Bahram. Ulama ni bangun terkejut, dia istighfar sebab Bahram ni Majusi. Betul ke dia kata Nabi suruh bagi salam dekat Majusi? Tidur malam kedua, mimpi lagi. Tidur malam ketiga, dia pun tanya kepada Rasulullah, sebab apa suruh bagi salam kepada Bahram? Bahram ni Majusi. Nabi pun sebut kerana dia teramat seronok benar sambut hari lahir aku, kata Nabi. Duk esok ulama tu pun pergi bagi tahu. Bahram pun tanya, sebab apa Rasulullah bagi salam dekat aku? Teriak dia tuan-tuan. Maka ulama ni pun cerita, akhirnya Bahram ni pun mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia masuk Islam tuan-tuan, dia sujud kepada Allah. Tengah sujud, Allah ambil nyawa dia. Ni kata kisah Bahram al-Majusi. Nampak tak? Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah. Jadi sebab tu hebat tuan-tuan. Jadi kita ringkaskan. Pukul berapa dah ni? Pukul 9 lah. Tak apalah, jalan kita tak payah sebut detail. Saya nak tekan Pak Abu Talib tu. Yang kelima, bapa saudara Nabi Al-Haris. Al-Haris ni anak sulung Abdul Muttalib. Dia tak ada jumpa Islam, meninggal sebelum sempat Nabi diutuskan. Yang keenam Zubair. Zubair ni pun tak jumpa Islam juga. Kemudian siapa lagi? Yang ketujuh Jahlu. Jahlu ni tidak dinyatakan oleh ulama, cuma disebut dia satu mak dengan Sayyidina Hamzah. Yang ke-8 Ambul Ka'bah. Ambul Ka'bah ni pun tak jumpa Islam juga, dan dia tidak ada zuriat, tak ada keturunan. Yang ke-9 Qusam. Qauf Tha Mim Qutham. Qutham ni pun disebut meninggal waktu kecil. Ibunya bernama Al-Haris. Yang ke-10 Dirar. Dirar satu mak dengan Abbas, dan Dirar meninggal ketika hari wahyu diturunkan. Hari Isnin dia meninggal. Jadi Dirar ni kata ulama, dia sangat muda, pemuda Quraisy yang paling tampan dan paling dermawan. Segak Dirar ni. Yang ke-11 Ghaidaq. Ghin ya dal alif qaf. Dan dia digelar dengan nama itu, namanya yang betul Mas'ab. Dia digelar sebab apa? Sebab dia paling pemurah terhadap makanan dan hartanya. Yang ke-12 Muqawwim. Muqawwim ni satu mak dengan Hamzah. Jadi muslimin muslimat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi malam ni alhamdulillah kita sama-sama dah faham soal bapa saudara kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan ianya memberikan manfaat insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukuplah dekat tu dulu. Tak ada apa dah. Waktu pun dah sayup dah ni. Saya pun perut dah lapar tu kan. Malam ni nak bagi makan apa? Lamb chop, chicken chop, kambing golek. Apa golek malam ni? Jadi tuan-tuan puan-puan yang dimulakan oleh Allah, tapi makan pun kena jaga. Saya pun takut ni, buat jantung duk berasa ni. Tok guru saya kata, anda tengok intan ni umur tak panjang, dia kata. Tu saya bimbang. Seraya tuan-tuan, seraya. Jadi muslimin muslimat yang dimulakan oleh Allah. Jadi cukuplah sekali itu untuk malam ini. Mudah-mudahan kita dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga mendoakan kepada mereka-mereka yang menonton rakaman kuliah ini, amnya insya-Allah kalian juga diberikan rahmat oleh Allah. Dan doakanlah kepada saya yang banyak dosanya kepada Allah, agar saya terus istiqamah dengan Islam. Minta ampun maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan sepanjang saya mengajar tuan-tuan. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah Rabbul Jalil di dalam keadaan Allah redha kepada kita insya-Allah. Dan doakan agar kita semuanya bertemu Nabi nanti selaku umat Muhammad selayaknya insya-Allah. Jadi sekadar itu dahulu, malah sama-sama kita tawakuf dengan membacakan tasbih kifarah wa suratul as. Subhanakallah bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.